Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Filem bergenre seram ini selalunya menerima sambutan yang tinggi di Malaysia. Begitu juga di seluruh dunia. Tahukah korang, semua filem seram pertama di dunia dihasilkan pada tahun 1896 yang bertajuk Le Manoir du Diable, yang dalam bahasa Inggerisnya bermaksud The House of the Devil atau Rumah Hantu. Filem itu hanya lebih kurang 3 minit. Selalunya jalan cerita filem dihasilkan berdasarkan kreativiti dan idea penulis skrip. Namun terdapat juga filem yang dihasilkan berdasarkan cerita yang benar-benar berlaku. Jadi, dalam video kali ini, Fak Tau ingin berkongsi 7 filem seram yang dihasilkan berdasarkan cerita sebenar. Nanti dulu, sebelum tu, jangan lupa subscribe Fak Tau dan jangan lupa tekan loceng. 7. The Exorcist. The Exorcist merupakan filem seram yang dihasilkan pada tahun 1973 oleh William Friedkin berdasarkan novel tulisan William Peter Blatty. Namun tidak ramai mengetahui bahawa novel itu sebenarnya berdasarkan kejadian yang benar-benar berlaku di Amerika Syarikat. Ia berdasarkan peristiwa melibatkan seorang budak lelaki yang bertindak sangat agresif dan pelik kerana dikatakan dirasuk oleh iblis atau demon dakwa keluarganya. Oleh kerana dia tidak tahan dengan pelbagai peristiwa aneh yang menakutkan. Ibu bapa kepada budak itu kemudian membawa dia ke gereja untuk menjalani ritual menghalau iblis tersebut dari tubuh badan budak lelaki tersebut. Semasa menulis novel ini, Padri Jesuit Fr. William S. Bowden yang terlibat secara langsung dalam proses menghalau iblis ini meminta identiti budak itu dirahsiakan dan nama samaran direka untuk keselamatan budak itu, iaitu Roland Doe atau Robbie Mannheim. Selain itu, terdapat juga beberapa perkara lain yang diubah seperti nama, jantina dan umur budak lelaki itu. 6. Amityville Horror. Filem ini dihasilkan pada tahun 1979 yang diarahkan oleh Stuart Rosenberg, yang diadaptasi dari buku oleh Jay Anson pada tahun 1977. Jay Anson mendapat ilham menghasilkan bukunya berdasarkan kejadian dahsyat yang amat terkenal pada tahun 1974. Pada November 1974, Ronald DeFeo telah membunuh kesemua ahli keluarganya, iaitu ibu bapanya dan 6 orang adik-beradiknya ketika mereka sedang nyenyak tidur pada pukul 3.15 pagi di rumahnya yang terletak di Amityville, Long Island, New York. Semasa perbicaraan kesnya itu, dia mengatakan bahawa dia membunuh keluarganya kerana mendengar suara bisikan untuk dia membuat demikian. Selepas dibicarakan, dia kemudian dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Rumah di Amityville itu kemudian dibeli oleh George Lutz dengan harga yang murah. Selepas bertahun-tahun, rumah itu tidak didiami. Namun keluarga Lutz hanya mampu duduk di rumah itu selama 28 hari. Ini kerana keluarga Lutz mendakwa mereka melihat pelbagai peristiwa aneh seperti lendir keluar dari dinding, kehadiran makhluk bermata merah, dan mereka akan terjaga dari tidur setiap pukul 3.15 pagi, iaitu waktu sama Ronald DeFeo membunuh keluarganya. 5. The Haunting in Connecticut. Filem The Haunting in Connecticut mengisahkan mengenai satu keluarga yang menyewa sebuah rumah berdekatan dengan hospital bagi memudahkan mereka berulang-alik ke hospital untuk salah seorang anaknya yang menjalani rawatan kanser. It's nice and it's cool. Everything's back there.
Filem ini merupakan arahan Peter Cornwell pada tahun 2009 berdasarkan buku Ray Gatton bertajuk In a Dark Place: The Story of a True Haunting tahun 1992 yang diilhamkan dari kisah benar. Kisah itu dikatakan berdasarkan pengalaman pasangan suami isteri Ed dan Lorraine Warren yang merupakan penyiasat paranormal. Menurut Lorraine, pada tahun 80-an, dia menerima panggilan pada lewat malam oleh keluarga Snedekers. Ed dan Lorraine kemudian diminta untuk menyiasat rumah itu setelah keluarga Snedekers diganggu secara berterusan selepas mereka menyewa rumah itu. Semasa melakukan siasatan, Ed dan Lorraine mengatakan bahawa mereka sendiri mengalami banyak peristiwa aneh dan menakutkan sehinggakan mereka terpaksa memanggil paderi untuk menghalau makhluk halus yang menduduki rumah itu. Semasa ritual menghalau makhluk itu, Ed dan Lorraine mengatakan pokok besar di hadapan rumah itu tiba-tiba tumbang walaupun tanpa sebarang angin. Keluarga Snedekers kemudian berpindah selepas peristiwa itu. 4. Psycho. Psycho adalah filem seram psikologi yang dihasilkan dan diarahkan oleh pengarah yang amat terkenal dengan genre misteri dan seram, Alfred Hitchcock. The second murder took place. She came out of the door there and met the victim at the top. Of course, in a flash there was the knife, and in no time. Skrip cerita ini ditulis oleh Joseph Stefano berdasarkan novel 1959 dengan nama yang sama oleh Robert Bloch. Plot filem ini berkisar tentang peristiwa ngeri di hotel yang dimiliki oleh Norman Bates yang membunuh emaknya dan kekasihnya tetapi menyimpan mayat mereka dan menjaga mereka seperti mereka masih hidup. Perwatakan Norman Bates diambil berdasarkan dari pembunuh bersiri Ed Gein yang tinggal 50 batu dari Robert Bloch. Robert Bloch kemudian mengambil kelakuan dan perangai Ed Gein ke dalam novelnya. Antara persamaan Gein dan Norman adalah kedua-duanya suka melakukan pembunuhan di kawasan luar bandar, memiliki ibu yang suka mendera dan kedua-duanya gemar memakai pakaian wanita. Ed Gein akhirnya berjaya ditangkap pada 1957 dan dibicara pada tahun 1968. Namun dia dikatakan tidak layak dibicarakan kerana mengalami masalah mental yang kronik dan dimasukkan ke Institut Kesihatan Mental Mendota. Dia menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 26 Julai 1984 kerana kanser paru-paru. It wasn't just the murder of Bernice Warden that was so disturbing, it was the other terrible things that he did that was upsetting so many people. Sebenarnya cerita mengenai Ed Gein ini jauh lebih ganas, tapi fakta terpaksa ringankan untuk tontonan umum. Kalau nak mengetahui dengan lebih lanjut, korang bolehlah cari di Google. 3. Deranged. Sama seperti filem Psycho, filem Deranged yang dihasilkan pada tahun 1974 oleh Alan Ormsby dan Jeff Gillen juga diambil berdasarkan pembunuh bersiri Ed Gein. Terdapat 3 filem yang dihasilkan berdasarkan Ed Gein, iaitu Deranged, Psycho, dan The Texas Chainsaw Massacre. You're not really mad at me. Ketiga-tiga filem ini berjaya mewujudkan suasana yang mengerikan dan menakutkan kepada penonton. Ketiga-tiga filem ini juga dikenali sebagai antara filem klasik seram yang terkenal di dunia. Namun yang paling menjelah di antara ketiga-tiga filem ini ialah filem Psycho kerana watak-watak Norman Bates. We all go a little mad sometimes. 2. Annabelle. Filem Annabelle ini ditayangkan pada 2014 dan dihasilkan oleh John R. Leonetti. Is everything all right? Oh my God, you're covered in blood. Go back inside. It's not mine. It's not. Go back inside and call an ambulance right now. Go! I like your dog. Filem ini merupakan sequel
kepada filem seram yang amat terkenal, iaitu The Conjuring. Idea penghasilan filem ini diilhamkan dari kisah anak patung yang dikenali sebagai Annabelle yang diceritakan melalui pengalaman Ed dan Lorraine Warren. The arms of the doll are on the chair like this. Suddenly they went up and onto the table. There's a spirit of a 6-year-old girl in that doll. Yang merupakan penyiasat paranormal yang amat terkenal seperti yang fakta kongsi di list nombor 5 tadi. Menurut Lorraine Warren, dia diminta untuk membantu sebuah keluarga yang memiliki patung misteri yang didakwa berpuaka yang bernama Annabelle. Beliau mengatakan bahawa kisah patung Annabelle merupakan antara kisah yang tak dapat beliau lupakan sampai bila-bila sepanjang berkecimpung sebagai penyiasat paranormal. This is the worst thing in here. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it. Walaupun patung yang digunakan di dalam filem ini adalah berbeza dengan yang asal, namun menurut Lorraine, perasaan kejahatan dan mistik berjaya diwujudkan dan disampaikan kepada penonton di dalam filem Annabelle ini. Patung Annabelle yang sebenar adalah jenis patung Raggedy Ann dan korang boleh beli secara online kalau korang beranilah. Patung Annabelle yang asal kini berada di dalam kotak kaca di Museum Occult Ed dan Lorraine Warren di Monroe, Connecticut. Sebelum kita ke nombor 1, jom kita lihat dulu filem-filem seram lain yang dihasilkan berdasarkan cerita sebenar. The Conjuring. The Conjuring 2. Trying to force you to commit the ultimate sin. And what's that? Murder? Suicide? Or both? Open Water. Oh God, something's rubbing against my foot. Are you alright? Stay still. It's gonna be okay. A Nightmare on Elm Street. We are going to end you. We are going to end your friends. And we are going to end everyone. The Possession. I think whoever made this didn't want anybody to open it. His truth. 1. The Exorcism of Emily Rose. Rasanya semua peminat cerita seram pasti pernah menonton filem seram ini. It has begun. For the glory of God. Filem ini diarahkan oleh Scott Derrickson dan dihasilkan pada tahun 2005. Filem ini diinspirasikan dari kejadian yang terjadi kepada analis Michelle yang lahir pada tahun 1952 yang dikatakan dirasuk oleh iblis atau demon. Dia berasal dari negara Jerman dan berumur 16 tahun. Semasa dia mula didakwa dirasuk oleh makhluk halus, pada awalnya dia menunjukkan simptom badan bergetar dan bergegar tanpa dapat dikawal dan dia mula menjerit bahawa dia ternampak iblis yang jahat di sekelilingnya. Ibu bapa kemudian membawanya ke hospital dan doktor mengatakan bahawa analis mengalami epilepsi dan psikosis. Living with epilepsy itself can cause depression in a way which is independent of the brain disturbance. People treat people differently, people are stigmatized, they're shunned. Tetapi keluarganya tidak mempercayai doktor tersebut kerana mereka mengesyaki analis telah dirasuk oleh iblis. It's not too surprising that someone who's brought up in a very religious background, who suffers from epilepsy, which will involve involuntary movements and the feeling that one has been taken over, and also depression, would actually end up being with the delusion that they are actually
possessed by Satan or by evil spirits. Mereka kemudian membawanya ke gereja untuk membuat ritual menghalau iblis itu dari badan Anneliese. Anneliese menjalani sebanyak 64 ritual menghalau iblis dari tahun 1975 hingga 1976, di mana setiap ritual itu boleh berlangsung sehingga 4 jam. Namun pada 1 Julai 1976, Anneliese menghembuskan nafasnya yang terakhir dan laporan autopsi menyatakan bahawa antara sebab kematiannya adalah kerana kekurangan zat makanan, iaitu tak cukup makan dan dehidrasi, tak cukup air dalam badan, kerana dia disyaki berada dalam separuh kelaparan selama 1 tahun semasa dipaksa membuat ritual menghalau iblis itu. Beratnya pula hanya 30 kg dan dia menderita patah lutut kerana dipaksa melutut terlampau lama semasa melakukan ritual itu. Selepas kematian Anneliese, ibu bapanya dan 2 orang paderi yang terlibat dalam upacara menghalau iblis itu dihadapkan ke mahkamah kerana didakwa bertindak cuai dan menyebabkan kematian. Semasa membuat filem The Exorcism of Emily Rose, rakaman suara asal ritual menghalau iblis telah digunakan dan dimasukkan ke dalam filem ini. Patutlah memang seram bila tengok filem ini. And I am Lucifer, the devil in the flesh.